Baik, kembali bersama kami dan usahawan-usahawan desa pasti menantikan penganjuran program mini Karnival Usahawan Desa yang bakal dianjurkan tidak lama lagi menerusi kementerian dan semestinya ia adalah merupakan karnival yang bertumpu khusus kepada para usahawan desa yang mungkin rasa agaknya mana program untuk saya ni kan? Dan untuk itu bertuah sekali di studio pada kali ini dengan kehadiran khas. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Rahman bin Mohamad yang merupakan Timbalan Menteri untuk Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Setiap minggu, setiap hari sebenarnya Datuk Seri kita berbicara dengan para usahawan. Banyak ruang sebenarnya dan untuk mereka bangkit semula dalam situasi pandemik ini. Jadi KUD ini merupakan yang dinanti-nantikan. Mungkin pengenalannya kepada para penonton Datuk Seri. Okey, pertamanya saya merakamkan ucapan terima kasih kerana pagi ini dijemput memberi peluang kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk kita menyampaikan maklumat kepada masyarakat luar ataupun pengunjung-pengunjung yang bakal mengunjung di KUD. Dan KUD ini sebenarnya kita dah anjur lama. Ya. Dan cuma terhenti disebabkan beberapa faktor, disebabkan COVID dan sebagainya. Tetapi kali ini kita akan mulakan penganjurannya bermula pada 3 Mac sehingga 5 Mac di mini stadium Pontian. Dan yang terlibat dengan agensi kami adalah sebanyak 6 agensi, iaitu Fikra, Risda, Kemas, Kejora dan KPLB sendiri. Dan program ini akan bermula daripada jam 10 pagi sehingga 10 malam. Dan sasaran kita seramai lebih kurang dalam 10,000 pengunjung selama 3 hari ini. Dan ini sebenarnya kita laksanakan bagi menarik minat usahawan-usahawan luar bandar untuk memastikan bahawa mereka juga dapat melihat dari awal lagi pameran-pameran di KUD ini. Dan kita akan dirasmikan oleh, pada 3 Mac itu akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Kementerian Pembangunan Luar Bandar, iaitu Datuk Seri Mahzil bin Khalid lah, yang akan merasmikan program kita pada mini karnival itu. Datuk Seri, mini karnival usahawan desa dilihat dapat memulihkan kembali aktiviti ekonomi di kawasan-kawasan desa, terutama sekali untuk usahawan-usahawan yang seperti yang disebutkan lihat terkesan di bawah pandemik COVID-19. Dan inisiatif ini akan dijayakan menerusi KPLB sendiri dan juga agensi-agensi yang terbabit. Bolehkah diperjelaskan sedikit kepada para penonton kami pagi ini apakah objektif dan juga kumpulan sasar yang bertumpu kepada usaha KUD? Okey. Sebenarnya kita terdapat 3 objektif utama. Kita menganjurkan bagi pelaksanaan program ini, kita anjurkan sebagaimana yang saya katakan, kita dah lama menganjurkan, tetapi disebabkan oleh beberapa perkara kita tak dapat anjurkan. Dan ini sebenarnya kita nak kita menyediakan insentif kepada khusus pada pengunjung sebenarnya, tetapi juga kepada usahawan-usahawan kita. Kepada pengunjung ni maksud saya mereka akan berkunjung dan akan melihat apakah produk-produk yang kita laksanakan, dan mungkin menjadi satu ingatan ataupun idea kepada masyarakat luar untuk sama-sama menyertai dalam bidang perniagaan, khususnya kepada masyarakat luar bandar. Dan kita nak mempromosikan barangan kita untuk lebih meluas, dan kita tidak mahu sekadar usahawan luar bandar ini akan meletakkan satu agenda mereka untuk sekadar mencari makan, tetapi agenda kita adalah lebih penting mereka itu lebih jauh ke depan. Sebab itu kita promosikan melalui akses pasaran produk-produk ini untuk memastikan bahawa mereka ini dapat memperkenalkan barangan mereka, dan yang lebih pentingnya mereka dapat meningkat daya saing kepada usahawan-usahawan yang kita ada pada hari ini. Maklumlah kadang-kadang kita bersaing, kalau sebagai contoh selalu kita sebut usahawan desa, meniaga, kerepek dan sebagainya, tetapi kita tak mahu lagi
keripik itu sekadar hanya di kawasan dia saja. Kita nak lebih jauh ke depan. Bukan maksud saya keripik itu tak boleh dipasar lebih jauh. Kalau kita tengok di Amerika sendiri, hidup mereka suka mengunyah dan mereka sentiasa membeli barang-barang seperti keripik ini. Jadi itu yang kita sasarkan kepada kumpulan sasar yang usahawan-usahawan ini boleh bawa jauh berkembang ke depan lagi. Dari segi pasaran mereka itu. Datuk Seri, selain dari memberikan ruang kepada usahawan ini untuk mengetengahkan produk mereka, dari segi keterampilan mereka juga untuk berinteraksi dengan para pelanggan, itu juga satu aspek yang sangat penting. Bagaimana saranan KUD sendiri kepada mereka ini akan terlibat, bagaimana untuk memberikan impak yang lebih jauh ataupun lebih dapat menangkap pelanggan. Sebaik saja mereka KUD habis nanti, mereka akan sentiasa mencari produk tersebut. Okey. Sebab tu kita di KPLB ini kita wujudkan rangkaian atau perantaian yang lebih. Kita sekarang ni dah mula pula dengan Desa Mall umpamanya. Jadi daripada Desa Mall ini, Desa Mall bukan untuk kita macam minimarket, supermarket, kita memasarkan barang untuk orang datang sekadar tempat itu. Tetapi kita sebenarnya itu kita meletakkan tempat supaya mereka boleh menghubungkan antara satu sama lain. Produk sebenarnya Desa Mall ni produk seluruh negara kita letakkan, tetapi kita khususkan tempat di mana ada Desa Mall. Kita letakkan dia sebagai dalam link Shopee. Kita letak dalam link Lazada yang dibantu khusus oleh KPLB. Dan saya dapati bahawa di Desa Mall ni kita dah mempunyai rangkaian yang sangat meluas. Dan ini yang kita nak supaya yang saya katakan tadi, produk-produk daripada kampung ini tidak hanya sekadar di kampung saja. Kita nak pasaran lebih jauh. Dan ada produk kita dah sampai Timur Tengah, dah ada sampai luar negara. Banyak produk-produk kita. Tetapi sudah pastilah produk itu tak akan ada tulis KPLB. Kalau tulis KPLB baru orang tahu bahawa ia datang daripada Kementerian Makanan Luar Bandar. Tetapi biasa produk itu datangnya daripada produk-produk yang dihasilkan oleh usahawan-usahawan ini. Dan kita bantu melalui berbagai-bagai cara. Dan sekarang ini kita pun dah menubuhkan, meletakkan satu sasaran supaya mereka boleh jauh ke depan. Selain itu, pelbagai aktiviti sampingan, ceramah agama, fun ride, pertandingan liga sepak penalti, macam-macam lagi akan dianjurkan. Boleh Datuk Seri huraikan dengan lebih lanjut lagi tentang aktiviti sampingan yang bakal dianjurkan bersempena mini KUD? Okey, sebenarnya biasa kan kita lihat bahawa dalam setiap program-program yang kita laksanakan, tak kira sama ada KPLB, kementerian lain ataupun orang-orang persoalangan menganjurkan sebarang aktiviti ini, sudah pastilah nakkan satu daya tarikan. Sebab itu selama 3 hari ini kita menyediakan beberapa perkara yang dinyatakan seperti tadi. Kita nak sasarkan supaya di samping mereka hadir ke pameran itu, mereka boleh juga melaksanakan beberapa program. Mereka boleh dengar ceramah agama dan daya tarikan artis umpamanya. Fun ride, maknanya kita adakan aktiviti dan beberapa aktiviti lain yang boleh kita menarik pengunjung menyertai aktiviti tersebut, dan di samping mereka dapat melihat pameran-pameran tersebut. Dan jadi kita berhasrat supaya kita boleh jauh ke depan apa yang kita rancangkan. Kita banyak sebenarnya program-program yang kita rancangkan, tetapi kadang-kadang ramai masyarakat luar bandar ini, bukan luar bandar saja, luar bandar dan sebagainya, masih tidak tahu apa yang berada dalam KPLB. Baik, kita nantikan kejayaannya bersama. Terima kasih Datuk Seri Haji Abdul Rahman kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Tarinya 3 hingga 5 Mac Stadium Mini Pontian Johor. Pastikan anda sama-sama meriahkan ikut SOP yang telah pun ditetapkan. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini.